اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amin. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين أما بعد Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam kelas Bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam Bahasa Arab Al-Quran. Kita berhenti pada sesi yang lepas di mana? Isim mausul. Isim mausul. Kita berhenti pada bahagian isim Mausul. mausul. Ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai kata nama hubung. Kata nama hubung. Kata nama hubung atau panggil kata hubung pun boleh. Kenapa letak kata nama hubung? Supaya kita ingat dia adalah isim. Letaklah kata nama tu. Baik, kita dah melihat kata nama hubung untuk maskulin dan kita telah melihat satu kata nama hubung untuk feminin, iaitulah allati. Allati, kita dah lihat dia punya beberapa contoh daripada allati itu. Yang kita sebutkan bahawa allati ini terjemahannya yang digunakan untuk benda dan digunakan untuk orang. Adapun untuk yang dua ini dan yang ramai, maka ia lebih selalu digunakan untuk orang. Terutamanya penggunaan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran gunakan allatani, allataini, allati dan juga allai. Semuanya untuk orang. Begitu juga pada kata nama hubung untuk maskulin, sama juga untuk allazani, allazaini dan juga allazina. Maka Al-Quran menggunakannya pada orang, pada yang berakal. Baik. Kata nama hubung untuk family allati, terjemahannya yang ataupun orang yang kita sebutkan kerana Al-Quran juga menggunakannya untuk merujuk kepada selain daripada manusia. Selain daripada manusia, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 24 ini, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Di sini ada allati, dia adalah isim mausul disebutkan, dan ia merujuk kepada apa? Ia merujuk kepada an-nar, iaitulah api. Dan api fizikal dia bukanlah apa kita kata macam perempuan, akan tetapi Al-Quran letakkan api ini bentuknya adalah bentuk feminin. Baik. Bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Baik. Okey. Untuk penggunaan allati dalam Al-Quran, untuk permulaan ini kita tak perlu cari dia merujuk kepada apa ataupun siapa. Untuk permulaan ini kita cuma nak kenal perkataan itu dia adalah isim mausul ataupun kata nama. Okey, baik. Jadi kadang agak mencabar kan nak cari ke mana rujukan dia kan. Antaranya macam dalam surah Al-Isra ayat ke-34 ini, kan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Baik, kita lihat billati nak buat apa? Kita potong dulu B itu.
kita ambil hanya allati sahaja dan allati itu kategorinya adalah isim mausul. Tapi dia adalah kategori yang berbeza. Tapi bila kita nak cari allati itu merujuk kepada apa, dia sedikit mencabar dalam ayat ni. Kita tak ada perkataan yang berakhir dengan ta marbutah. Contohnya untuk kita kenal dia adalah muannas ataupun feminine, kan. Baik. Dan dalam ini disebut dia merujuk kepada apa? Ayat 34. Dan janganlah kamu menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Baik. Kalau tengok pada konteks ayat, allati itu diterjemahkan dengan yang. Sebelum tu tak tahu nak refer ke mana. Nak refer ke anak yatim ke, nak refer kepada harta. Tak jelas kan. Tapi tak apa, untuk permulaan kita cuma nak kenal dulu allati itu apa. Dia merujuk kepada apa ataupun siapa itu nanti kemudian akan dibincangkan. Baik, kita nak lihat pada kata nama hubung yang seterusnya, iaitu untuk dua. Bahasa kita sebutkan duaan. Kita ada tunggal, duaan dan juga banyak ataupun ramai. Baik, kita ada perkataan Al-Tadi. Okey. Maaf, kita pergi kepada allati. Allati dan juga allai. Okey, baik. Dalam contoh, saya letakkan daripada tadi allati. Terus kita pergi kepada allati. Allati ni untuk apa? Lebih daripada 3. Ramai. Untuk lebih daripada Lebih 3. Lebih daripada 3. Ramai. Kita skip apa? Allatani dan juga allataini. Kenapa? Kerana dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada untuk dua orang. Pada Quran ada allati dan dia terus lompat pergi kepada allati. Lompat kepada allati. Maka allati adalah bentuk ramai. Plural untuk perempuan ataupun untuk feminine. Baik. Ustaz, Allah ni ada Ustaz dalam Quran. Allah ni. Allami. Tadi Ustaz bagi gambar tadi yang 3 ke atas allati dengan Allah ni kan. Allati dan juga allai. Hamzah. Dia hamzah. Allai. Ya, allai ada dalam Quran. Allai ada. Allatani dan juga allataini. Dalam Quran tak ada penggunaannya dalam Al-Quran. Okey, terima kasih. Saya double Allati. baik. Kedua-duanya tak ada dalam Quran, tu terus lompat pergi allati. So kalau kita nak ingat kan kata nama hubung untuk feminin ini, fokus pada ini je lah dulu. 1, 2, 3. Kalau 3 tu rasa banyak, susah pula allati dan juga allai. Nak fokus ke mana? Fokus yang satu saja dah cukup dah. Ini yang paling banyak lah digunakan. Allati dan juga allai, kan? Allati ini sedikit, allai ini, kan? Allati ini masuk kategori kalau Piramli tu jarang-jarang. Allai kadang-kadang. Dia memang lagi sikit daripada biasa. Kita akan lihat pada contoh, insya-Allah. Baik, allati. Kita lihat pada surah An-Nisa, ayat yang ke-15. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum
Fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Baik. Pada perkataan, nampak ke di skrin? Ya, Nampak. Ustaz. Besarkan lagi. Nampak Ustaz. Nampak. Besarkan sikit lagi. Walati. Okey. Dah ada wallati di sini. Baik. Dalam Quran, ejaannya macam mana? Sama tak macam yang ada di skrin? Ada siapa yang tengok? Ayat 23. Sama Ustaz, sama. Ayat 15. Ayat ke-15. Tak ada di skrin. Sama Ustaz, sama dengan Quran. Sama Baik, Quran saya sama. Oh, okey. Okey. Maka tulisan wallati kan, dengan allati dalam Quran sama je tulisan dia. Bezanya dia ada alif kecil kat sini. Itu je. Itu sahaja. Kan? Tapi alif kecil ini memberi perbezaan yang ketara. Sebab allati untuk satu je, wallati allati lebih 3 dan ke atas untuk ramai. Bezanya dengan alif sahaja. Dan alif pula dalam Quran untuk perkataan allati ini, Al-Quran tuliskan dia majoritinya dalam tulisan yang begini. Ada alif kecil ni je. Dia tak tuliskan macam yang saya tuliskan itu alif Ada lam. maksurat, ada maksurat. Alif besar begini. Allati. Dia tak tuliskan begini. Dia tulis alif kecil macam ni. Ustaz, ini Al-Baqarah ayat 15 ke Ustaz? Surah An-Nisa. Oh, An-Nisa. Surah An-Nisa. An-Nisa. Okey. Ini besar lagi sikit lah. Jadi ini allati, wallati. Wa itu kita potong dia. Kenapa? Bukan sebahagian pada perkataan. Nak double confirm, nak buat apa, lihat dalam terjemahan ada tak perkataan dan. Baik, allati, apakah kategorinya? Isim, fi'il ataupun harf? Isim. Kategorinya adalah isim. Isim apa? Mausul. Isim mausul. Apakah tanda isim mausul yang ada pada perkataan allati? Tanda panjang. Tak ada tanda. Tak ada tanda. Mabni. Tak ada tanda. Memang itulah nak kena ingatnya pun dia tak ada tanda. Memanglah kena hafal. Kalau kita ambil alif lam ini sebagai tanda, bolehlah kita ambil dia sebagai tanda isim, tetapi mausul itu kita tak dapat dia punya tanda, dia tak ada tanda. Memang kena ingat dia punya perkataan macam huruf jar. Ya Ustaz. Ya. Ada satu perkataan kata mubhamu Ustaz, mubhamu. Isim mubhamu. Baik. Mubham. Okey. Ya, jadi isim mausul ni masuk dalam kumpulan isim mubham. Isim mausul ini masuk dalam bahagian Mungkin Ustaz boleh hurai. Saya tengok dalam buku. Isim Dia mabni. tulis isim mausul mubham. Bukan mabni. Mubham ni maknanya sama-sama. Sama-sama. okey. Yalah, kalau boleh Ustaz cerita sikit lah. Okey. Saya ingatkan Haji Zainal nak apa. Okey, baik. Okey. Saya cakap tadi, saya jumpa dalam satu buku. Okey, baik. Dalam bahasa Arab ada kalau kita cerita secara khususnya lah dalam isim ma'rifah, kita cerita secara khususnya dalam isim ma'rifah dia ada beberapa kategori yang diletakkan selain daripada yang kita bincangkan ini, ataupun lebih khusus lima kategori diletakkan.
Yang pertama dalam kategori dalam isim ma'rifah itu kita ada namanya isim mudmar. Ini untuk info sahaja, untuk dengar sahaja. Sebab Haji Zainal bertanya. Kan? Dia ada namanya isim mudmar. Ini semua masuk dalam kategori isim ma'rifah. Makrifah. Ini untuk dengar sahaja. Baik. Kita ada namanya dalam isim ma'rifah ini namanya isim alam. Kita ada dalam ini namanya isim mubham. Oh, mubham. Kita ada namanya isim kalau tulis dalam Arab dipanggil al-muawwal bi alif lam, ataupun kita tulis isim alif lam, ringkaslah, senang. Baik, sikit. Satu lagi kita ada namanya isim idhafah. Mubham ni isim yang masih samar. Sama-sama. Baik. Tak tahu Semua ini dia masuk samar. dalam kategori apa? Kategori Ma'rifah. isim ma'rifah. Ma'rifah. Ini semua masuk dalam kategori isim ma'rifah. Baik. Isim mudmar ni apa? Agak-agak rasanya apa? Dhamir. Oh, Mudmar, oh, dhamir. mudmar, Sebab perkataan dhamir. Arab dia kadang kita boleh agak-agak dia apa benda kan. Mudmar, dhamir. Kan? Isim alam ini yang telah kita pelajari. Apa dia? Apa yang ada alam? Nama khas. Nama khas. Alif lam. Kata nama khas. Macam nama jalan, nama negara, nama orang, nama makanan. Itu nama-nama khas. Baik, isim mubham dia masuk dalam kategori yang ada dalam maaf, kalau dari sudut makna itu yang tadi disebutkan sebagai kata nama yang samar. Samar tu maksudnya apa? Yang dia tak jelas. Yang dia tak jelas. Yang termasuk dalam isim mubham ini adalah apa? Pertama, isim mausul. Yang kedua, isim isyarah. Dua-dua ini masuk dalam kategori isim mubham. Maksud dia tak sama. Yang ketiga, isim alif lam. Ini semua alif lam lah. Perkataan yang didahului dengan alif lam. Idhafah, ini maksudnya perkataan yang disandarkan. Yang disandarkan. Contoh, kita sebut anak. Kan? Anak siapa? Umum, tak tahu siapa. Tapi bila kita letakkan saya, kan, dia jadi anak saya. Jadi anak yang asalnya itu umum, anak sesiapa? Anak. Boleh jadi anak saya, anak dia, anak mereka, kan, anak kamu. Boleh jadi anak apa? Anak kambing ke, anak lembu, umum. Tapi bila kita letakkan saya di belakang ini, dia terus jadi khusus. Anak itu adalah anak saya. Dia bukan anak sesiapa lagi. Itu dimasukkan dengan idhafah, disandarkan dengan sesuatu. Idhafah tu apa? Sinilah. Ini dia punya. Kita panggil dia punya idhafah ini. Baik. Maka ini pun kita dah sebut kan. Ustaz, Assalamualaikum. Silakan. Yang isim idhafah tu adakah itu apa panggil Allahu Akbar. Yang mudhaf ilaih. Ya, betul. Itu yang disebut sebagai mudhaf ilaih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dia beza dengan dhaif ataupun duyuf. Jangan sama, bunyinya sama tapi makna dia lain. Dhaif ataupun duyuf, itu apa? Duyufur Rahman, tetamu kan. Baik, ini semua kita dah belajar pun dari isim ma'rifah. Kan kita belajar dhamir masuk, betul tak? Isim alam kita belajar masuk, isim isyarah dan juga isim mausul kita masuk isim ma'rifah. Alif lam memang dia dah masuk bahagian isim ma'rifah. Ini sahaja yang kita tak ambil dulu. Kenapa? Kerana dia ada technical sikit kalau kita nak pelajari itu. Baik, soalannya isim mubham ni apa? Dia isim yang sama. Maksudnya apa? Kalau kita kata isim isyarah ataupun kata nama tunjuk, saya kata haza, jelas tak apa benda? Saya kata ini apa? Kan? Saya kata tilka, itu apa?
So jelas ke ataupun sama apa yang nak disampaikan? Sama lah. Kalau Sama. mausul, saya sebut allazi, yang, ataupun allati yang kita belajar sekarang, ataupun allati, kan, perempuan yang, perempuan-perempuan yang ramai. Siapa dia? Apa benda yang nak disampaikan? Tidak diketahui, maka sebab itu dia masuk dalam bahagian mubham. Maksudnya apa? Dia perlu kepada nak kena elaborate depan tu. Apa benda? Dia tak boleh dia saja. Dia tak sampai maknanya. Maka itu disebut sebagai isim mubham, sesuatu yang sama, sesuatu yang tidak jelas. Terima kasih Dia Ustaz. macam apa? Faham. Dia perlu kepada sambung lagi ayat tu, perkataan lain untuk nak bagi dia jelas. Cakap satu je dia tak faham. Boleh? Baik. Ini untuk info sahaja. Okey. Baik. Sama. Okey. Jadi yang kita lihat dari isim ma'rifah ni sama, kan? Sama. Cuma bahagian idhafah itu sahaja yang kita tak ambil. Sebab apa dia? Sebab idhafah ini dia bukan sahaja dalam bentuk dhamir, kan? Kalau contoh tadi kita tukarkan ibn tadi, kan? Ibnu, kan? Ibnu maksudnya apa? Anak lelaki. Kan? Dia nak jadikan saya, tambah je ya, jadilah ibni. Jadilah anak saya. Kan? Bintun, anak perempuan. Nak jadikan dia khusus, kita tambahkan je contoh ka, engkau. Jadilah dia bintuka, dan anak engkau. Baik, akan tetapi yang idhafah ataupun sandaran ini bukan dhamir je, mungkin disandar dengan perkataan yang lain. Baik. Contohnya apa? Contohnya kita ada alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Lihat pada perkataan apa? Lihat pada perkataan rabbil alamin. Rabbil alamin. Baik, Tuhan. Rabb apa maksud dia? Tuhan. Tuhan. Al-alamin sekalian Sekalian alam. alam. Baik, Alam. kalau kita cakap Tuhan, maknanya dia lain. Kan? Cakap sekalian alam, maknanya dia lain. Tapi al-alamin sekalian alam itu disandarkan, diidhafahkan kepada Rabb, kepada Tuhan itu, jadilah Rabbil alamin. Maksudnya dia Tuhan. Tuhan apa? Tuhan sekalian alam. So dia jadi satu maklumat yang khusus yang hendak disampaikan. Satu Tuhan yang khusus yang hendak yang sedang diceritakan ataupun diperkatakan. Maka dia idhafah bukan datang dalam bentuk dhamir, dia datang dalam bentuk perkataan-perkataan juga yang lain. Dia ada perkataan yang berbentuk isim, dia ada perkataan isim pula, dia ada contoh, dia ada isim yang apa? Isim ma'rifah, dia ada isim nakirah, kan? Lepas tu dia ada fi'il. Maka bentuk-bentuk idhafah itu dia berbeza. Maaf, mudhaf ilaih semuanya dalam bentuk apa? Umumnya dia dalam bentuk isim. Akan tapi bentuknya itu berbeza. Bentuknya itu berbeza. Ada dalam bentuk dhamir, ada dalam bentuk perkataan yang lain. Baik. Sebab itu di awalnya kita tak ambil dulu bahagian idhafah ataupun mudhafun ilaih. Baik, wallati tadi kita ambil dia adalah isim apa? Isim mausul, tak ada tanda yang kita perlu lihat, tak ada apa yang kita perlu potong. Alif lam ni tak perlu potong pun. Biar je dia dekat situ. Kita anggap dia memang satu perkataan lengkap. Macam tu. Baik. Kalau kita lihat di bawah ayat yang ke-15, kita jumpa perkataan apa? Wallazani. Ini satu contoh yang kita ambil. Wallazani. Kita potong wa itu, kita ada perkataan apa? Allazani. Apakah kategori allazani? Isim fi'il harf? Isim. Isim apa? Isim Mausul. Isim mausul. Mausul, isim mausul. Laki. Ini yang untuk maskulin, untuk dua. Maskulin. Untuk dua. Yang dalam Quran hanya ada beberapa, 2-3 sahaja yang digunakan. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-23. Baik, ayat ke-23.
Okey. Allati. Ini semua idhafah. Hurimat alaikum ummahatukum, kum idhafah. Wa banatukum idhafah. Wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi. Al-akhi ni idhafah. Banat anak-anak perempuan. Umum anak perempuan siapa? Al-akhi. Itu ada dia punya disandarkan jadi khusus. Wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Baik. Lihat pada perkataan allati. Baik, apakah tanda yang ada pada perkataan allati? Allati. Islam. Apakah tanda yang ada? Ada tanda Ustaz. Tak ada Ada tanda. Ada tanda. Jawapan dia tak ada tanda. Apakah tanda yang ada? Tak ada tanda. Alif lam Ustaz boleh kalau nak ambil dia tanda isim, tapi lengkap tak? Perkataan tu tak lengkap. Kan? Maka dia isim apa? Isim mausul. Dia adalah isim Mausul. mausul. Baik. Ini kita nak tahu sampai sini cukup dah. Kan ekstranya kita tahu dia gender dia apa, untuk maskulin ataupun untuk feminin. Kita tahu dia punya Feminine. bilangan dia sikit ataupun banyak, 1, 2 ataupun plural. Itu ekstra. Tapi matlamatnya nak tahu dia adalah isim mausul. Ada ombak tak apa, tak kisah kenapa, kerana ini adalah untuk meraihkan hukum tajwid. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum. Allati. Ada perkataan allati. Allati. Baik, apakah tanda yang ada? Tak ada. Tak ada tanda. Baik, apakah kategori allati? Isim mausul. Kategori ini adalah isim mausul. Isim mausul tu apa? Feminine. Harta hubung. Kata hubung. Hubung. Masya-Allah. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Baik. Kita jumpa lagi perkataan allati min nisaikum allati. Baik, apakah kategorinya? Kategorinya Isim mausul. adalah Isim isim mausul. mausul. Nama hubung. Baik. Kita lihat pada ayat yang ke 34. Ayat ke 34. Pada muka surat 84. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna. Baik, kita jumpa perkataan apa? Wallati. Wah, itu kita Potong potong, dulu. singkan, maka perkataan allati sahaja. Apakah kategorinya isim fi'il ataupun harf? Kategorinya Isim. letakkan dia adalah isim Mausul. mausul. Baik. Sebahagian isim mausul ni semuanya apa? Mudah sahaja. Tapi yang mencabarnya apa? Nak familiarkan perkataan tu, itu je. Nak jumpa banyak aja ada, mudah aja nak, tak ada apa, tak perlu cari tanda, tak perlu buat apa-apa. Tapi nak kenal, tu yang mencabar sikit. Baik, surah Yusuf, surah ke-12 ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala al-maliku tuni bih. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahun inna rabbi biwakaidihinna alim. Baik, kita lihat ada perkataan allati. Allati. Kategorinya apa? Isim, fi'il ataupun harf. Kategorinya itu adalah isim Mausul. isim mausul. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Pada surah An-Nur ayat ke-60 sebutkan lagi perkataan
allati. Kategorinya adalah isim Mausul. mausul. Baik. Kalau tidak ada yang contoh macam banyak pula Ustaz isim mausul allati ni. Ya. Dia banyak, dia berada di mana? Di tempat yang cerita tentang Perempuan. Wanita. So paling banyak surah Nisa ni sebab memang surah cerita tentang wanita, dan ada beberapa pada tempat yang lain dalam Al-Quran. Itu sahaja. Dia tak banyak. Dia boleh refer pada benda muannas juga Ustaz. Ya, tapi dalam Al-Quran gunakan semuanya untuk orang. Okey. Gunakan semuanya untuk orang. Dan kebiasaannya pun memang digunakan untuk orang. Baik, tapi kalau ada orang guna refer untuk benda dan sebagainya, maka itu ada digunakan. Cuma Al-Quran secara umum semua digunakan untuk orang ataupun untuk yang berakal. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ada perkataan allati, kategorinya adalah isim mausul. mausul. Baik, maka ini saja bahagian dalam Quran yang ada ceritakan, ada menyebut perkataan allati. So surah dia banyak kat surah perempuan ni je ni. Banyak kat surah Al-Ahzab, An-Nur, An-Nisa. So, paling banyak surah Yusuf tu An-Nisa ada perempuan-perempuan yang potong tangan tu lah kot. yang potong tangan, betul. Tangan. Ini perempuan yang potong tangan. Yang ini satu je. Yang Ahzab pun hanya satu sahaja. Itu pun bila cerita tentang wanita berkaitan dengan para isteri Nabi SAW. Baik. Selanjutnya kita melihat pada al-la'i. Perkataan al-la'i. Baik. Firman Allah pada surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat yang ke-4. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Baik. Kita ada apa? Kita ada perkataan al-la'i. Al-la'i. Baik. Ini tulisan biasa. Ini tulisan biasa. Kan kalau tulis karangan Arab ataupun baca buku Arab, inilah tulisan al-la'i-nya. Tapi tulisan Al-Quran gunakan tulisannya begini. Ini tulisan Al-Quran. Dalam Quran tengok besar sikit. Betul Ustaz. Tulisan Al-Quran dia beza sikit dengan tulisan yang tulisan asal dia. Tulisan yang Arab biasa gunakan. Baik. Al-la'i, tulisannya begini. Ustaz, ya saya. dia ni apa nampaknya mak wajib Ustaz? Ya betul. Betul, walaupun di dalam satu perkataan. Kan kalau tulisan biasa kita baca al-la'i saja, tapi dalam Quran baca panjang. Mak wajib. Ada hamzah kat situ. Semua al-la'i dalam Quran. Ada beberapa saja. Ada 2 ataupun 3 saja, semuanya dia mak wajib. Maka al-la'i dan dalam Quran ya-nya itu dia tak letakkan titik. Tulisan biasa ada dia letakkan titik pada ya. Baik, al-la'i kategorinya apa? Kategorinya adalah isim apa? Dia adalah isim mausul. Tak ada tanda yang kita perlu ambil, memang kita kena familiarkan perkataan ini. Baik. Satu lagi dia merujuk kepada mana apa tu Ustaz? Azwajakum. Pada azwaj sebelum. So, kum ini kita potong. Sebab tu penting potong. Kenapa? Bila kita potong, so kita tak tersalah. Pertama, tak tersalah kategori kan. Yang kedua, kita tak tersalah nak relatekan dia kat mana. Kan? So, al-la'i dirujuk kepada azwaja saja. Dia tak rujuk kepada kum. Dia rujuk kepada azwaj. Kenapa? Kerana azwaj ni apa terjemahannya? Isteri. Isteri. Ataupun pasangan. Ramai maka digunakan al-la'i. Baik. Okay. Kita lihat contoh seterusnya.
pada surah Al-Mujadalah. Ada pernah jumpa ke? Tu kaulah tu. Surah yang ke-58 ayat yang kedua. Muka surat 542. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Kataan allai. Baik, kategorinya apa? Kategorinya adalah isim Mausul. mausul. Dia refer kat mana? Tak apa dulu kalau tak tahu. Orang Kita tengok ayat ni. Orang Dia refer- Umi dia refer ummahatihum. kepada, ummahatu sahaja. Hum ini kita potong dia. Ibu-ibu Lain. mereka. Ummahat sahaja yang di. Ibu-ibu. Baik. Ummahat. Sebenarnya kita lihat pada surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat yang ke-4. Surah 558. Surat 558. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum. Baik, perkataan wallai. Wa itu kita potong. Asingkan dia allai sahaja, kategorinya apa? Kategori adalah isim. Isim mausul. Isim apa? Isim mausul. Baik. Kita dah belajar isim isyarah, betul? Ya. Isim isyarah. Isim isyarah apa yang kita ambil? Al-Aziz. Cepat selak. Al-Aziz. Isim isyarah pertama sekali, dia terbahagi kepada berapa? Jauh, dekat. Dua, Ustaz. Jauh dan Jauh juga dan dekat. dekat. Jauh dan juga dekat. Okey. Untuk dekat, dia terbahagi kepada berapa pula? 3. Untuk dekat, sebelum 3 tu dia terbahagi kepada berapa? 2. Sini, situ, Maskulin dengan feminin. Okey, betul. Tu dah dekat, dia bagi pada 2 pula. Ikut gender pula. Yang pertama, isyarah, nak tunjuk dulu dekat ke jauh. Baik, tunjuk dekat. Okey, dekat, nak tunjuk pula. Nak tunjuk maskulin ke feminin. Bagi 2 pula. So dah masuk maskulin, baru tengok. Dah masuk maskulin tu pula, tengok pula nak tunjuk dekat 1 ke, 2 ke, ramai. Kan? Kalau feminin nak tunjuk 1 ke, 2 ke, 3. So bahasa Arab kita boleh nampak dia punya apa, detail tu. Kan? Kalau kita rujuk bahasa Inggeris, contoh kita kata it. Kan? Kita tak tahu it itu kan, merujuk kepada kita tahu dia benda tapi tak tahu dia muzakkar maskulin ke feminin ke, kita tak tahu. Dia 1, 2 banyak kita tak tahu, guna perkataan yang sama sahaja. Tapi Arab dia detail. Kita boleh tahu jarak kat situ, kita boleh tahu apa untuk dekat ke jauh, untuk maskulin ke feminin, kita boleh tahu untuk 1 ke 2 ke, bilangan semua tahu lengkap dengan satu perkataan sahaja. So tak cerita panjang kan, guna je hadza, orang tahu dah. Ini tunjuk dekat kan, maskulin dan juga merujuk kepada 1. Okey, baik. Soalan saya. Baik, untuk apa tu? Isim isyarah tunjuk untuk jarak yang dekat untuk feminin. Apa digunakan? Hazihi. Hazihi. Baik, ada lagi? Haula. Baik, hazi dan juga haulai. Cantik. Haulai. Haza. Untuk isim isyarah jauh, isim isyarah jauh untuk maskulin. Zalika. Zalika. Lagi? Zanika. Zanika, okey. Lagi? Ulaika. Ulaika. Okey, baik. Untuk feminin? Tilka. Tanika. Tanika. Okey, baik. Itu kita tak tahu pun tak apa. Okey. Kemudian? Ulaika. Baik. Itu kita cerita penggunaan secara umumnya dalam Quran. Tapi kalau kita belajar detailnya nanti, untuk wanita dia ada perkataan yang lain dan sebentar, sengaja tidak sebutkan, bukan kerana nak menyembunyikan ilmu, bukan. Baik.
Baik. Nanti kita ada perkataan lain yang akan merujuk. Kita pernah dengar tak ulil absar? Ada? Habis. Kan pernah dengar tak perkataan ulil albab? Pernah dengar ulil Pernah. albab? Ulil Pernah albab ada. Ustaz, pernah. Perkataan ulil albab. Menggunakan akal. Kita ada uli Albab. al-albab. Baik. Perkataan uli ni, apakah makna uli? Al-albab tu yang menggunakan apa? Uli apa? So uli, uli dia merujuk kepada, kalau kita kata bahasa mudah kita, dia macam yang juga merujuk kepada satu grup. Baik, dan dia satu grup. Kalau kita ada guna juga ulu kan, ulul albab. Ulul Kumpulan, albab. kumpulan. Kita ada ulul albab. So dia merujuk kepada satu grup juga. Kan? Baik, ini biasa kita gunakan dalam Quran ataupun Ali. biasanya kita gunakan untuk saya guna muzakkar pula. Untuk maskulin. Maaf. Maskulin. Lebih daripada 3 Biasanya lah kan ni. ada unsur. Lebih daripada 3 ramai ramai lah ni. Okey. Ramai lah. Baik, ni saja nak kongsikan je. Untuk wanita dalam Quran, Al-Quran gunakan ulat wa ulat. Oh, tu. Ulat ni lawan kepada ulu. Ulat tu. Ulat untuk feminin. Ulu untuk maskulin. Ini kegunaan biasa. Tapi Quran gunakan ulu ni juga untuk masuk dalam tu feminin jugalah. Okay. Dan bila Quran gunakan ulat, ini untuk feminin sahaja. Ada tanda seru. Maskulin tak termasuk dalam bahagian ini. So ulat dia sama dengan ulu. Sama dengan ulu. Wa ulatul ahmal. Baik. Ni ramai Ustaz Wa ulatu. Untuk ramai, betul. Untuk yang ramai. So itu ada merujuk kepada siapa? Wa ulatul ahmal. Al-ahmal maksudnya apa? Kalau tak tengok terjemahan. Ahli yang beramal. Ahmal. Kalau jangan Orang yang mahal, Ustaz, beramal. mahal. Orang yang beramal Ustaz. beramal. Kalau beramal ain. Lain. Ini hal. Hamil. Ahmal. Hamil. Hamil lah. Wanita-wanita yang hamil. Oh. Hamil. Boleh agak-agak lah. Hamil. Masya Allah. Malu. Muannas. Ini kan bahasa Melayu. Ahmalu. Tidaklah Ustaz dia ambil daripada perkataan ahmalu. Yahmalu. Ahmal. Kalau satu, sebab itu wanita, kalau seorang Arab panggil hamilah. Kalau kata saya hamil, dia akan menggunakan ana hamilah ataupun ana hamil. Sama macam kita kan kata hamil juga, maksudnya mengandung, kan? Arab guna sama, hamilah. Jamak dia, yang plural dia adalah al-ahmal, ramai. Sebab itu ulat digunakan ulat, menunjukkan kepada ramai. Dan ahmal ataupun hamilah ini asal dia apa? Hamala. Hamala maksudnya apa? Bawa. Membawa. Bawa ataupun pikul. Fi'il madhi. Kol. Sebab itu panggil hamil. Hamil tu siapa? Dia membawa. Bawa apa? Bawa budak. Bawa beban. Bawa budak. Bawa beban. So, perkataan dalam Arab tu dia ada sebab kenapa digunakan perkataan tu. Jadi hamil sebab hamil, hamalah dalam bahasa Arab maksudnya membawa. Ataupun memikul. Sebab itu bawa budak, orang yang bawa budak dalam perut namanya hamilah. Hamilah. Dan sebab itu dalam hadis sebutkan, dalam satu hadis sebutkan para sahabat meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat wa huwa hamilun. Dan Nabi bukan Nabi hamil, tapi Nabi sedang apa? Menggendong, sedang memikul. Memikul siapa? Umamah bintang Zainab binti Rasulullah. Tengah pegang dia punya cucu. Tengah dia solat sambil dia dokong dia punya cucu. Wa huwa yaumun nas. Dalam keadaan dalam hadis riwayat lain sebut waktu tu dia jadi imam. Sebab tu boleh kalau nak solat pegang dokong bayi. Boleh. Yang apa? Yang kita tahu dia bersihlah. Dia bebas daripada najis, boleh. Boleh. Tapi ayatnya hadis sebut wa huwa hamilun. Dalam keadaan dia sedang hamil. So bukan hamil yang mengandung, tapi hamil maksud dia memikul ataupun mengendong. Bahasa kita.
Baik. Wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidh. Kita jumpa perkataan wallahi di sini. Kita potong wa itu. Tinggallah allai, apakah kategorinya? Isim, fi'il ataupun harf? Isim Isim mausul. mausul. Isim mausul. Baik. Maka kita lihat perkataan allai dan juga allati tadi. Baik, banyaknya digunakan bila cerita itu berkaitan dengan, ayat itu berkaitan dengan wanita Wanita. ataupun perempuan kan. Ustaz, bila Ustaz, okey, kita ada dua jenis tu, tapi dalam Quran tu macam mana dia matching dengan allai dengan allati tu? Mesti ada. Baik. Bila digunakan. Baik. Soalan yang sangat baik. Saya nak membawa ke situ juga kan. Sebenarnya. Kenapa baik. ada perbezaan dalam tu? Baik, kita ada allati dan juga kita ada allai dalam Al-Quran. Baik, pertamanya mesti ada sebab kenapa ayat Allah gunakan allati, ada ayat Allah gunakan allai. Baik, maka itulah antara kajian yang kita buat kan. Macam mana soalan Haji Sias boleh timbul? Sebab dah belajar kan. Kalau kita Dia tak dah belajar, pandai. kita pun rasa macam sama kan. Biarlah dia nak pakai, kita anggap dia adalah satu ayat daripada ayat Al-Quran sahaja. Kan kita tak fikir pun kenapa dia guna allati, kenapa dia guna allai, sedangkan kedua-duanya merujuk kepada wanita ataupun feminin yang ramai. Okey, baik. Maka bermula dari soalan yang begitulah para ulama dia pun letakkan ayat-ayat yang ada allati. Lepas tu dia letakkan ayat-ayat yang gunakan allai. Macam tu. Kan? Kemudian dibuat perbandingan. Bila allati ceritanya tentang apa? Allai ceritanya itu tentang apa? Baik. Maka antaranya ialah bila sebut allati maka dicerita tentang kebanyakannya cerita tentang apa? Tentang wanita-wanita yang khusus. Cerita tentang isteri, cerita tentang anak, cerita tentang anak perempuan, cerita tentang anak saudara perempuan, cerita tentang makcik-makcik kan. So wanita yang khusus kan. Allai pula dia bila ceritanya itu dia berkaitan dengan wanita yang umum. Penceritaan itu dia adalah lebih umum. Kan contoh dalam ayat ini wallai ya'isna minal mahid min nisaikum. Dan wanita-wanita yang mana dia telah tak datang lagi haid. Tak lagi datang haid. So dia cerita tentang umum. Adapun allati yang tadi kita baca dia banyak merujuk kepada wanita, satu kumpulan wanita yang khusus. Kan contoh dalam surah Yusuf tadi kan. Ma balun niswatil lati qata'na aydiyahun. Apa cerita perempuan-perempuan? Perempuan apa? Perempuan yang dia potong dia punya tangan dia tu. So dia cerita tentang perempuan yang umum? Tak, dia cerita tentang satu grup perempuan yang khusus. Kan? Ayat yang antara contoh kita ambil tadi, azwajakumul lati, isteri-isteri kamu yang allati itu. Maka dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada isteri-isteri ataupun pasangan-pasangan kamu. Maka dia cerita tentang wanita yang khusus. Dia tak cerita tentang yang umum. Wallahu ta'ala itu antara perkara berkaitan dengan allai dan juga allati penggunaannya dalam Al-Quran. Baik. Perempuan yang mereka telah berhenti. Dan antaranya juga kalau kita perasan tadi kan banyak digunakan perkataan apa? Allati ataupun allati itu dengan perkataan apa? Azwaj. Betul tak? Kan banyak perkataan azwaj, betul tak? Perasan tak tadi? Kita tak perasan? Perasan. Kalau kita naik atas kan ni ya ayyuhan nabiy inna ahlalna laka azwajaka allati, perkataan apa? Azwaj. Kan dia ada guna an-nisa, allati juga. Okey, baik. Kat sini dia guna an-niswah, maksudnya perempuan-perempuan. An-nisa digunakan allati. Di sini juga an-nisa. Baik. Ini cerita tentang berkaitan an-nisa. Okey, baik.
Tapi bila cerita tentang pasangan yang ada, dia gunakan azwaj ataupun isteri-isteri ataupun isteri-isteri. Baik. Sedangkan kalau kita lihat dalam ayat penghujung surah At-Tahrim ini, kan kita biasa dengar digunakan perkataan apa? Imra'ah. Betul tak? Kita ada imra'ah. Imra'ah Nuh, Surah imra'ah Yusuf pun imra'ah juga. kan. Kat bawah ni imra'ah Fir'aun. Digunakan perkataan imra'ah. Kan. Dan imra'ah Nuh ini dia merujuk kepada siapa? Adakah kepada pembantu Nabi Nuh? Isteri Nabi Dia Nuh. merujuk juga kepada isteri. Kan. Ini merujuk kepada isteri Nabi Lut, ini merujuk kepada isteri Fir'aun. Kan. Kenapa dia tak gunakan perkataan zaujah? Zaujah. Dia gunakan perkataan imra'ah. Maka itu juga antara perkara yang menjadi kajian bila melihat pada Apa bezanya Ustaz? Imra'ah dengan zaujah. Hubungan dia Ustaz kan? Hubungan yang tak sempurna. Hubungan yang tak sempurna dengan sempurna Ustaz kan? Betul kan? hubungan yang tak sempurna dengan sempurna. Sebab yang tu dia kahwin Pandai tak? seorang Islam, seorang tak Islam. Untuk imra'ah ataupun untuk azwaj? Imra'ah. Untuk imra'ah. Antaranya ialah kenapa imra'ah? Tak ada zuriat, dia panggil imra'ah. Kerana kalau guna imra'ah itu dia pasangan, dia isteri juga. Tapi isteri yang kita kata macam tak sehaluan. Dia bukan tak sehaluan daripada sudut aku suka sarapan roti canai, kau suka nasi lemak. Kan? Aku suka sengkong, kau suka keju. Dia bukan yang itu. Bukan tak sama dengan itu. Kan? Tapi yang tak sama itu ialah dari sudut agama tu. Yang ini dia taat kepada Allah SWT, yang ni dia tak taat, dia tak sekufu dari sudut Tapi agama. yang kisah Nabi Yusuf tu yang dipanggil Imra'atul Aziz tu, Imra'atul Aziz. Kan? Sebab Nabi Yusuf dia taat tak kepada Allah? taat, tapi Imra'atul Aziz, tapi dua-dua tu Islam kan? Islam. Dua-dua itu pun Islam juga. Kan? Yalah, Pada agama yang itu. Bukan setakat itu saja. Imra'atul Imran, isteri kepada Imran, ibu kepada Maryam. Sudah tentu wanita yang baik. Tapi kenapa Allah gunakan imra'ah? Allah tak gunakan zauj. Betul. Maka dia melihat kepada ada perbezaan sedikit daripada kefahaman tentang agama. Walaupun mungkin sama Islam, tetapi Islamnya itu mungkin baik, kan, taat ataupun tidak taat. Mungkin Islam pada nama ataupun Islam yang apa tu Mak Maryam tu kenapa dia panggil macam tu pula? Imra'ah juga. Imra'ah juga. Mak Maryam itu kerana anaknya Maryam itu yang ayahnya itu waktu sedang yang dikahwin itu bukan dia punya ayah dia yang pertama. Bukan ayah dia yang pertama, itu yang kedua. Kira suami kepada Imran. Dia bukannya apa tu? Isteri kepada Imran. Dia bukan pasangan yang pertama. Dia adalah pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua, bukan pasangan yang pertama. Sebab nak ikut taat memang dua-dua taat. Dulu taat. Nak kata tak ada anak, ada anak tu Maryam. Ada anak. Okey, itu kajian, sebab tu kajian tentang Quran dia kena masukkan semua sekali. Kalau tapi perkahwinan yang sah jadi kira macam tu juga tak dipanggil isteri ya Ustaz. Ya. Okey, itu ada perbezaan sikit dari sudut penggunaan dalam Perkataan. Baik, maka sampai kepada al-la'i, habislah kita pada bahagian apa? Pada bahagian kata nama hubung. Isim Kita ada mausul. masculine dan juga feminine. So bila lihat pada kata nama hubung, kita lihat terus pada gender dia masculine ataupun feminine, kemudian pergi kepada bilangan dia, Baik. Maka setelah kita lalu semua ke-6 kata nama hubung ini, maka yang perlu kita beri perhatian yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran sudah tentunya yang pertama allazi, kemudian allazina, kemudian allati. Ini 3. Ini 3. Kalau top 3, inilah dia top 3 dia. Ini top 3 dia. Baik. Kemudian datang yang keempat allati. Ada tapi dia tak banyak. Baik. Maka daripada 6 ini top 3 yang nak fokus yang mana? Fokus pada yang 3. Allazi, allazina dan juga
allati. Allati. Dia tiga. Ini yang selalu ulang. Ini bila cerita tentang kata nama. Kita cerita tentang dhamir pun sama. Dhamir yang top 3. Apa selalu kan? Kita ada huwa, hum, hiya. Kan? Ini dalam Quran antara top 3 kan. Selain daripada yang lain kita ada antum dan juga nahnu. Dan ceritanya apa? Ceritanya untuk kalau bilangan itu 1, kan? Ini pun 1, ini 3. Ini selalunya yang kita fokus dulu. Dalam Quran banyak gunakan cerita tentang 2 ini ada tetapi dia tak banyak. Cerita tentang plural untuk feminin juga tak banyak. Adakah kerana Allah mengenepikan wanita? Tidak, kerana dia termasuk dekat sini. Wanita dia termasuk sekali kat sini. Sebab tu penggunaan baik kata nama hubung, baik isim isyarah, kan, baik daripada sudut dhamir. Dhamir dia apa? Kita ada hunna, kan, kita ada antunna untuk ramai wanita ini, kan. Adakah kerana Allah mengenepikan wanita? Tak, kerana dia menyatakannya dia termasuk dalam bahagian maskulin ini. Sebab itu kita bezakan pada awal penggunaan Al-Quran dengan penggunaan biasa. Jadi top 3-nya untuk kata nama hubung allazi, allazina dan juga allati. Ini kita nak beri perhatian. Baik. Maka selesai kita pada bahagian apa? Kumpulan isim ma'rifah. Kan? Jadi kita ada alif lam, kita ada kata ganti nama diri, kita ada kata nama khas, kita ada kata nama tunjuk dan kita ada kata nama hubung. Ini tadi isim al-muawwal bi alif lam, kita ada kata ganti nama diri, kita ada isim mudmar. Ini kata nama khas, isim alam, kata nama tunjuk dan kata nama hubung ini masuk dalam isim mubham. Masuk. Tapi saya tak letakkan kategori itu sebab apa? Kita ada nanti kategori besar, lepas tu ada kategori kecil lagi. Kita straight je pergi terus kepada dia punya itu. Sebab saya tak nak nanti istilah itu mengelirukan kita. Saya letak je tu semua dalam kumpulan isim ma'rifah. Alif lam, dhamir, kata nama khas, kata nama tunjuk, kata nama hubung. Masuk terus. Supaya kita tak keliru dengan mubham, kita tak keliru dengan mudmar, dan istilah-istilah ni untuk permulaan dia kadang dia mengelirukan, kan, yang pertama. Yang kedua dia buatkan kita jadi semput. Sebab apa? Otak baru nak catch up, kan, maklumat. So bila ini kan, lagi bila istilah-istilah Arab ni kan, dia lagilah akhirnya memang itulah kita rasakan macam banyak benda susah kan. So kan jadi putus asa. So kita ketepikan yang itu dulu. Kenapa? Kerana dia tak mengganggu pun maklumat dia. Tak mengganggu maklumat. Ya, silakan. Ya, Syah. Dalam isim mausul tak masuk ke man ataupun ma? Dalam bahagian isim Memang. Man dengan ma, Ustaz, siapa yang dan apa yang? Baik, untuk bahagian isim mausul kita tak masukkan dulu untuk permulaan ini. Kita tak masukkan dulu. Man dan juga ma. Kenapa tak masukkan? Kerana man dan juga ma dia ada beberapa kategori. Man dia ada 3 kategori, ma minimum dia juga ada 3 kategori, kan. Macam juga perkataan wa. Kenapa kita tak masukkan dia pada bahagian huruf jar? Betul tak? Sebab wa adalah huruf jar, biasa kita belajar kan. Tapi wa juga dia adalah huruf ataf. Wa juga dia ada istinaf, kan. Wa juga kita ada hal. So satu wa tapi dia ada banyak. So kalau saya letakkan wa dia adalah huruf jar, nanti bila kita jumpa, ini bukan huruf jar, ini adalah ataf. Ini adalah istinaf. So tanda dia tu berbeza. Wa kalau huruf jar, perkataan itu di akhir baris bawah. Kan, tapi bila hal, waw itu perkataan selepas itu dia baris atas. So kalau kita ambil tanda dia baris bawah, dia akan jadi macam alamak. Kan kenapa? So mula-mula kita belajar huruf jar dah keliru dah. Yang ni bawah tapi nanti kejap lagi di atas. Dia kata jadi apa benda ni kan? Susah. So wa itu untuk permulaan kita ambil dia apa? Kita ambil huruf qasam je. Wa juga dia adalah huruf apa? Qasam kan? Huruf sumpah. Jadi saya fokus dulu wa, ambil sumpah dulu. Kenapa tu mudah? Sebab terjemahan dia dalam Quran dia takkan lari. Dia mesti ada perkataan demi. Dan mesti ada perkataan demi. Berbeza dengan jar. Jar terjemahannya dan. Ataf terjemahannya juga dan. Istinaf juga terjemahannya dan. Hal terjemahannya dalam keadaan. Berbeza sikit lah. Tapi 3 ni terjemahannya sama. Tapi kategorinya itu dia berbeza. Begitu juga man dan juga ma. Dia masuk dalam kategori isim mausul juga.
yang dia ada mausul juga, tapi dia juga ada kategori yang lain. Nanti kita akan khususkan untuk dia. Kita pelajari perkataan itu nanti insya-Allah. Baik. Setakat ini ada apa soalan berkaitan ini ataupun berkaitan isim ma'rifah yang lain? Saya nak ghostan pasal apa ni fi'il mudhari' ni Ustaz. Ada masa Baik, boleh, silakan. Tak ada. Dalam kita punya yang Ustaz beri dulu tu, under mudhari' hiya dengan anta, Ya. dia punya permulaan ta dengan dhammah dhammah baris depan tu sama. Hiya Betul. dengan anta. Betul. Betul Jadi apa tu dalam ayat tu, dalam jumlah tu mungkin kita macam nak kenal adakah dia hiya ke ataupun dia anta ke. Itu yang maksud saya tu. Okey, baik. Ada Soalannya yang mungkin Ustaz ada contoh, tak tahulah yang sedia ada, boleh. Okey, baik. cepat tunjukkan. Pertama, okey. Kalau kita lihat pada contoh dalam Quran. Surah Al-Kahfi 17 Ustaz, cuba. Baik, surah Al-Kahfi 17. Baik. Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 17 ya. Ada muka surat 17. Baik. Muka surat apa Ustaz? Muka surat 17 pula. Muka surat 295. Ayat yang Itulah tu. Macam muka Abah surat Foroh aja. 295. Lain macam bunyi. Muka surat 295. Macam Ustaz dah letih ni. tak. Sebab dia ikut Haji Syekh sebut 17. Itulah. Ini aku balik keluar 17. Sebab dalam kepala saya tengah keluar surah 17. Saya tengah fikir ayat apa, nombor ayat tu berapa. So Haji saya keluar surah 18 ayat 17 tu. Dan kepala saya tengah 17 ayat berapa tadi. Saya cakap Al-Kahfi Ustaz. Itulah. Okey, baik. Kita lihat pada surah 17, maaf, surah ke-18 ayat ke-17. Tafridu Baik. ya. Kita nak cari apa fi'il madhi bermula dengan ta. Pertama Dengan Mati tu mudhari' kan? mudhari'. Mudhari'. Pertama kita ada tazawaru, ada ta di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Yang pertama. Yang kedua kita ada taqriduhum. Ta di awal perkataan, huruf akhir juga berbaris depan. Baik. Sebentar saya upkan naik sikit ke atas. Okey. Sikit lagi. Okey. Sajidah lahu tu bukan bagi engkau yang bagi engkaunya dapat baginya dan engkau dapatkan. Sajidah lahu. Bukan. Bukan. Lahu tu lain. Dah. Okey. Kemudian ayat yang bawah tu kita ada watahsabuhum. Hum tu itu kita potong, kita ada tahsabu, ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Okey, baik. Soalan yang ditunjuk oleh GCS ialah baik. Sebelum Hiya atau anta. okey, tazawaru. Kita ada tandanya apa? Ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Baik, apakah kategori tazawaru? Mudhari' lah. Kategorinya adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Baik. Taqridu, ta di awal perkataan, huruf akhir baris depan, maka kategorinya apa? Kategorinya adalah fi'il mudhari'. Tahsabu, ta di awal perkataan, huruf akhir baris depan, maka kategorinya adalah fi'il mudhari'. Baik. Sebelum tu saya buka dulu. Mungkin takut ada yang apa tak tahu kita bincang ni tentang mana kan. Table step. Baik. Balik. Okey. Kita sudah melihat pada bahagian ini fi'il mudhari'.
fi'il mudhari' dalam catatan jadual tanda kita melihat pada dhamir hiya, Anta. dan juga anta. Tandanya apa? Tanda untuk hiya, ta di awal perkataan, huruf akhir beri depan. Tanda untuk anta, ta di awal perkataan, huruf akhir beri depan. Itu sama dia punya. Dua-dua itu sama. Bezanya kat mana? Beza pada terjemahan dia. Untuk hiya, hiya, ia untuk feminin. Anta, engkau. Anta, engkau. Untuk maskulin ataupun feminin itu bergantunglah siapa yang kita sedang bercakap dengannya. Baik. Soalan Haji Sis tadi apa? Okey, kita nak balik Kan, lagi. dia nak beza. Mak Beza ni tengok terjemahan nak jawab macam mana? Bezakan sama ada hiya dan ataupun anta, betul kan? Okey. Nampak tak jadual tadi saya share? Ataupun benda. Ni baru nampak Ustaz. Sorry, saya berya tadi share. Saya contoh dah siap, tapi saya tak lupa nak share skrin tu. Ya. Zainal dah sebut dah tadi. So catatan jadual tanda hiya dan juga anta. Baik ni. Tanda dia tak ada perkataan huruf akhir pada depan. Sama dengan anta. Tanda dia adalah sama. Sama. Beza pada terjemahan. Hiya ni untuk ia, feminin. Anta untuk engkau. Digunakan untuk maskulin dan feminin, tengok siapa yang sedang kita bercakap dengan dia. Baik. Tapi kalau kita lihat dari Arabnya, kita tak cerita tentang terjemahan. Kita tengok pada Arab dia. Tanda dia adalah sama. Okey, baik. Kita pergi pada ayat tadi. Kita ada perkataan tazawaru tadi. Ta dia perkataan akhir bagi depan. Dia adalah fi'il mudhari'. Kita ada dia feminin. Baik. Kita ada tahsabu. Okey, baik. Okey. Kita ada 3 perkataan ini, tanda dia sama. Tanda dia semua adalah sama. Baik. Tazawaru. Macam mana kita nak tahu? Baik. Pertamanya, apa yang saya nak fokus? Tak apa, kita pergi dulu pada terjemahan. Okey, tazawaru. Dia guna anta ke ataupun dia guna hiya? Mudhari' untuk anta ke hiya? Ya. Ya, macam mana kita tahu hiya? Matahari. Pasal asyamsa Ustaz. Dalam terjemahan berkata dia letakkan tazawaru apa? Condong. Baik. Ada asyamsa tu. So dia balik kepada apa? Matahari. So ini asyamsa kategorinya apa? Hiya ke anta? Ya. Baik, maka kategorinya hiya. Okey, baik. Takridu. Kembali ke mana? Hiya ke anta? Hiya. Baik, lihat dalam terjemahan. Terjemahan letakkan apa? Ia meninggalkan mereka. So kalau ia, Matahari juga. hiya ke anta? Ya. Terjemahan kita lihat Dia ia terbenam tu. Inilah. Dia meninggalkan ke untuk sebelah hiya kiri. lah. Kan? Kalau engkau, maknanya dia guna untuk anta. Dan dia berbeza. Okay, baik. Tahsabuhum. Baik, balik-balik. Kita tengok balik. Okey. Okey, ini tadi mudhari'. Kita tak ada balik-balik dah. Hiya. Okey. Ini tadi mudhari' juga kita setuju dia adalah untuk hiya. Okey, kenapa? Kerana kita dalam terjemahan ada perkataan ia. Ya. Baik, untuk tahsabu. Tahsabu di bawah ni. Kamu. So kalau kamu apa dia? Hiya ke anta? Engkau, anta. Adalah anta. Okey, baik. Jadi yang pertamanya, macam mana kita nak bezakan ialah dengan kita melihat pada terjemahan. Perkataan ini tandanya sama. Macam mana nak bezakan? Saya selalu kembali kepada asas kita untuk permulaan ini, untuk double check, untuk double confirm. Lihat pada terjemahan Al-Quran. Baik. Yang pertama. So kita akan dapat bezakan hiya ataupun anta dengan lihat pada terjemahan ada ia ke ataupun ada engkau. Engkau. Dan ataupun terjemahan kita kadang guna kamu juga. Kita boleh lihat. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, kalau katakan macam tadi tazawaru. Dalam Quran dia tulis condong. Betul? Terjemahan berkata saya dia tulis condong. Dia tak tulis ia condong ke ataupun engkau condong. Dia tak tulis. Dia tulis condong sahaja. Baik, maka nak buat apa? Tengok sebelum dia.
Tengok tengok Perkataan sebelum dia. sebelum. Ha. Betul lah tu. Okey, kalau kita Dia kalau situ kita boleh pastikan begitu, then sebab kita dia situ ia terbit. ia terbit. Dan ia kalau kita baca ayat kita fahamlah ia terbit condong kan. So kita tahu dia akan balik kepada sebelumnya. Baik. Katakan dia blank, dia tak tahu nak buat apa. Dia Katakan tak tahu tak nak ada buat apa. makna, tak Katakan ada dia blank. makna, tak ada makna semua, tak ada prakata. Macam mana nak buat? Tak tak ada tahu. kata. Tak jawab, Berkata tak tak tahu. ada. Dia blank. Baik, macam mana nak buat? Tanya ustaz lah. Waktu tu line tak ada. Bateri habis ke line tak ada. Nak buat macam mana? Ingat timetable lah, ingat timetable lah. Ustaz, Ya saya. kalau dia bukan refer kepada manusia yang berakal, ia berusaha kepada benda. So cerita dia apa? Mengenai benda ataupun manusia. Macam itulah. Boleh juga macam tu. Boleh. Cuma sekarang kita nak bezakan antara ia ataupun engkau. Sebab dia hia dengan anta sama tanda dia. Kan untuk fi'il mudhari' kan. Hia dan anta tanda dia sama. So kita nak bezakan mana satu hia, mana satu anta. So tazawaru dia tak ada tulis ia, engkau pun tak ada tulis, dia tulis condong je. Kita tak nak kaitkan perkataan sebelum tu kita tak reti kan. Semua tak ada. So apa kita nak buat dengan perkataan tazawaru? Oh, yang apa ustaz? Apa ni apa tu tadi? Yang bersandar tadi tu apa tu? Term tadi? Idhafah. Idhafah. Mesti bersandar kan? Itu pun dia tak masuk untuk ini. Dia tak masuk untuk ini. Baik, apa nak buat pada perkataan tazawaru ni? Tak tahu Ustaz. Baik. Jadi kalau kita tak tahu kita nak buat apa? Katakan kita kena decide nak buat apa. Biar aja Ustaz. Terjemahan. Biarkan sahaja. Kita nak hold perkataan ni. Baik. Kita hold perkataan ni sebab apa kita hold? Buat lagi. Sebab apa kita hold? Sebab kita tak tahu dia punya domain dia tu kita tak tahu. Betul? Sebab itu kita hold. Okey. Balik pada permulaan pembelajaran kita. Saya sebutkan di awal. potong. Dia kalau tak ada apa tu ada ia tersembunyi dalam tu. Dah ingat dah. Baik. Balik pada awal pembelajaran saya. Macam tadi pun kita belajar berkaitan dengan apa? Kita belajar isim mausul, betul? Kita belajar allati. Baik. Kita jumpa perkataan allati. Kita jumpa perkataan allai. Apa yang kita cari pada perkataan allati dan juga allai itu? Jumlah dia. Feminin dengan maskulin siapa dia? Kan kita cari apa? Pertama sekali. Isim. Kategori perkataan, betul? Kategori perkataan yang kita cari, betul? Untuk allati dan juga allai tadi kita buat. Baik. Saya ada tanya tak? Dia untuk maskulin, feminin, bilangan dia satu? Tak ada. Kenapa saya tak tanya? Bukan tak penting. Sebab benda tu dah explain dah. Bukan tak penting. Bukan kalau dah explain tu memanglah kan. Memang dia dah explain dah. Dalam otak mesti masukkan. Kenapa saya tak tanya? Dalam tu memang dah membawa makna dia maskulin ke feminin sekali. Tapi kalau kata macam ni, dalam terjemahan dia tak jelas. Kita tak tahu bahasa Arab. Kenapa saya tak tanya? Tapi dah tahu kategori. Kerana yang kita nak fokuskan pada permulaan adalah kategori perkataan. Ya kan asal kita belajar mudhari' itu kan ada hia tersembunyi tersembunyi dalamnya. Betul. Sebab itu pada awal pun kita belajar kita ambil tanda. Saya tak tanya pun domir dia apa. Betul tak? Kadang-kadang lah saya tanya. Kalau ada orang sebut saya letakkan. Tapi kalau tak ada orang sebut saya tak tanya pun domir dia apa, merujuk kepada apa saya tak tanya. Ada huwa dalam dia. So kita tahu fi'il mudhari' je lah. So untuk kita punya permulaan yang kita nak tahu adalah dia punya apa? Kategori perkataan sahaja. Maka sebab itu saya tak jelaskan macam mana betul-betul kita nak bezakan antara hia dan juga anta. Saya tak jelaskan. Kenapa? Kerana yang penting kita tahu dia mudhari'. Itu yang paling penting sekali. Sebab pada bahagian tadabbur yang kita ambil, kan kita ambil point sebagai mudhari' ataupun kita ambil point dia sebagai dhamir. Mudhari' itu yang menjadi kita punya point tadabbur kita. Itu jadi point tadabbur kita. Kita tak kisahlah siapa yang buat tu hia ataupun anta, tetapi point tadabbur tu kita ambil daripada mudhari'. Dia adalah mudhari'. Dia bukan madhi. So point tadabbur kita daripada situ.
mudhari'. Oh, Oleh sebab itu okey. saya tekankan awal apakah kategori perkataan. Apakah kategori perkataan. Saya tak tanya. Padahal saya letakkan dalam nota banyak. Kita letakkan isim isyarah itu. Ada dekat jauh. Ada dia punya maskulin dan juga feminin. Ada dia punya bilangan. Tapi saya tak tanya pun. Saya tak fokuskan pun. Sebab apa? Bukan itu fokus kita awal ni. Sebab untuk poin tadabbur, untuk maklumat dekat jauh semua tu, untuk maklumat bilangan dan sebagainya, maskulin juga feminin, itu kita boleh dapat daripada ayat. Kita boleh dapat daripada ayat. Kita boleh agak-agak, kita boleh buka terjemahan, boleh cari. Tetapi dalam terjemahan dia tak letakkan ini madhi, ini mudhari', ini isim, tu terjemahan tak letakkan. Betul. Sebab itu Tunggu untuk Quran permulaan, Ustaz lah. Kita tunggu Quran Ustaz. Kalau sebab Ustaz, itu, Dah siap ke Ustaz? Dah siap ke Ustaz? sebab itu belum lagi. Sebab itu untuk permulaan kita Sampai fokus duduk pada berapa dah? kategori perkataan. Sebab apa? Daripada kategori perkataan ini kita nak pergi kepada tadabbur dia. Pada tadabbur dia. Maka bila kita jumpa macam ni, contoh takriduhum. Kita jumpa ini mudhari'. Baik, kita nak stop sampai situ dah cukup. Ini dah sampai kita punya matlamat untuk permulaan ini. Tapi mungkin saya tak puas hati, saya nak tahu juga domain dia siapa. Kita pun buka terjemahan. Dalam terjemahan ditulis ia. So kita tahu, oh kalau ia, domainnya adalah hiya. Alhamdulillah, ingat tak saya kata, siapa tahu ini adalah bonus. Saya kata bonusnya apa? Bonusnya kita tahu domain itu apa. Kembali kepada siapa. Kenapa saya kata bonus? Sebab di awal ni kita belum nak guna lagi. Nanti ke depan baru kita akan guna domain itu kembali kepada siapa. So itu adalah pada Ustaz, bahagian. saya setuju Ustaz. Kurang semput nanti Ustaz. Bagus. Betul. untuk permulaan. Untuk permulaan ini. Sebab tu fokus kita semua pada kategori perkataan. Apakah kategori perkataan? Sebab itu masuk daripada awal sampai habis, saya ulang benda yang sama. Kan saya kata, apakah kategori perkataan dia? Apakah tanda dia? Apakah kategori perkataan isim, fi'il dan harf? Orang sampai dah muak dah jawab soalan saya sama untuk setiap perkataan. Sebab apa? Memang itu fokus kita. Itu fokus kita. Saya tak sebut. Saya tak sebut dia punya feminin, masculine, bilangan, saya tak sebut. Sebab apa? Itu bukan fokus kita yang awal. Fokus kita kategori perkataan itu yang besar sekarang ni dan itu yang utama. Dan itu yang tak ada dalam Al-Quran. Sebab Dan domain-domain tu dia tak tak penting. Sebab dia yang pentingnya apa mesej yang Allah nak bagi tahu kita, nak suruh kita buat. Kan? Saya sokong Kak Noh. Betul. Semua itu Betul. sampai ke kita aja. Ya. Tapi nanti ke depan, nanti semua itu kita akan ambil. Semua itu kita akan ambil. Contoh, Allah kata, may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah beri hidayah kepada dia, maka dia orang yang mendapat petunjuk. Maka kita akan guna. Kenapa Allah letakkan fahuwa kat sini? Allah tak guna may yahdillahu al-muhtad. Tak payah letak fahuwa, kenapa kena ada dhamir kat sini? Itu nanti ke depan kita akan belajar pula. Kenapa kat sini ada dhamir? Patutnya tak payah ada dhamir. Tapi Allah letakkan dhamir. Kenapa Allah letakkan? So itu nanti ke depan. Kita akan lihat pula. So ini step awal kita nak bahagi dulu kategori perkataan. So lepas kita dah bagi. Sebab sekarang kan perasan tak kita dah pergi makin dalam. Dulu kita ambil isim fi'il harf. Sekarang kita dah ambil isim apa? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah pula kita dah ambil apa sekarang? Dah bahagi pula isim ma'rifah tu ada. Ni ada 5. So kita dah pembahagian pembelajaran kita dah makin detail ke dalam. Kan? Maka so kita pergi daripada atas, kita akan ke bawah. So bawah dia akan makin besar, makin dalam. Yang kita akan tahu. So kita nak kukuhkan yang asas ni dulu. Kalau kita tak tahu dia isim, kan? Isim pun kita tak lepas. Macam mana kita nak letakkan dia ini isim apa? Isim bahagian isim pun kita tak lepas lagi. So isim fi'il harf kita nak bahagi dulu. So nanti kita tinggal masuk sahaja. Ini lemas isim. Ustaz. Masuk isim. Dan yang awalnya supaya kita tak lemas dengan lautan info. Tak lemah dengan lautan info. Kalau saya ajar banyak, orang akan kata, uish, terror ustaz ni. Dan banyak yang dia tahu. Tapi apa manfaat pada orang yang belajar? Kalau dia tak boleh nak dapat pun, maklumat itu dia tak dapat. Nak catch up, dia tak dapat nak guna pun. So, tak ada makna maklumat yang banyak. Bukan hanya setakat guru tu, dia nak tunjuk dia banyak ilmu, dia pun bagi sekali. Banyak kan. Tapi dia tak bagi apa manfaat pun pada pelajar tu. So, sebab kita pergi slow. Pening Ustaz, nanti pening. Nanti pening. CPU dah 66 tahun. Jadi dia megabyte dia tak banyak. Lepas tu tapi cergas. InsyaAllah cergas. Lepas tu dia slow. InsyaAllah cergas. Masih lagi boleh digunakan selagi mana otak tu berfikir dengan Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya ingat tak kisah Nabi Musa dengan 2 orang perempuan tu? Air tu, ambil air. Ambil air tu.
Lepas last kali tu, lepas dah perempuan tu kata ayah aku nak jumpa engkau, kan? Kemudian perempuan tu kata dekat ayah dia, bagus kalau ambil bekerja, kan? Orang yang qawiyun amin ini, kan? Baik. Kemudian pada ayat yang ke-27 tu. Ayat yang ke-27. Apa makna ubul ayamin tu, Ustaz? Apa tu? Ustaz cakap apa? Nabi Musa tu apa? Ubul amin. Qawiyun amin. Apa tu? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini pada Oh, ayat qawiyul ke-26. amin. Okey. Qawi orang yang kuat, al-amin orang yang amanah. Amanah. Dia lempangkan mati seorang. So pekerja kena ada integriti, dia kena ada network. Itu semua masuk dalam bahagian qawiyul amin. Kemudian ayat 27 cakap apa? Bapa perempuan itu berkata kepada Musa, aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini dengan syarat. Apa syaratnya? Engkau bekerja denganku selama berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kalau engkau genapkan 10 tahun, maka itu yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Okey, baik. Persoalannya ialah bapa perempuan ni muda ke tua? Tua. Macam mana tahu tua? Anak dah besar. Di mana tahu dia kahwin muda? Ayat 23 tu dia sebut wa abuna syaikhun kabir, ayat 23. Dan bapa kami seorang yang terlalu tua. Dia bukan syaikhun. Kalau dalam Arab kita panggil syekh tu untuk syekh lah, kan, orang yang macam ulama kita panggil syekh. Tapi dalam Arab syekh juga dia panggil untuk orang yang dah tua, orang tua. Orang yang tua dia panggil syekh. Kalau kabir, syekh kabir untuk ulama besar pun kita panggil syekh kabir. Tapi Arab juga panggil syekh kabir itu untuk orang yang dia memang tua dah betul punya tua. Super tua. Sebab tu terjemahan letakkan yang terlalu tua umurnya. Macam Dr. Mahathir, Ustaz. Dr. Mahathir. Dia lebih Ada lagi. tua daripada Dr. Mahathir, tahu tak? Zaman dulu dia orang beratus tahun. So ni dah yang terlalu tua umurnya. Baik, seorang yang dah terlalu tua umurnya, dia nak ambil seorang pekerja. Kalau seseorang dia nak ambil pekerja, apa yang dia kena fikir? Tengoklah kerja dia kan sesuai. Fikir nak bagi gaji lah dekat orang tu. Macam mana aku nak bagi gaji? Keuntungan pula aku jawab. So bila fikir nak bagi gaji, apa yang dia kena fikir? Dia kena fikir kerja apa aku nak bagi kat dia supaya boleh dapatkan income. Gaji. Maksudnya bapa dia yang dah terlalu tua ini berani ambil staff pada umur dia yang dah tua, terlalu tua. Maksudnya apa? Umur yang terlalu tua, dia bukan menghalang seseorang itu untuk merancang masa depan. Tak menghalang dia untuk bekerja. Tak menghalang dia untuk menggunakan akal dia untuk plan apa dia nak buat. Dia dah orang kalau dah terlalu tua, orang selalu kata dah duduk diam je lah kat rumah. Tapi tak, bapa perempuan ini ambil staff lagi. Maksudnya apa? Dia nak bekerja bersungguh-sungguh tak kalau ambil staff? Dia nak buat satu projek Macam nak hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya dia ada projek yang dia dah plan nak buat. Sebab tu dia tambah staff. Kalau tak, buat apa dia nak ambil? Aniaya lah tak boleh nak bayar gaji staff tu. Orang kalau ambil kerja, dia dah plan dah. Nak staff itu nak buat kerja apa, pendapatan, anggaran, banyak mana yang dia boleh dapat untuk dibayar gaji dan tambah pendapatan syarikat. Maka menjadi orang tua bukan bermakna saya kena duduk kat rumah diam-diam, tak buat apa, dah tak boleh buat apa. Tak. Quran sebutkan abuna syekhun kabir, terlalu tua, dia tetap kena ada bahasanya optimis. Tetap kena ada semangat untuk hidup. Tetap ada semangat untuk nak menambah dia punya legacy dia. Kan, bekerja untuk akhirat dia. Itu sebab belajar ni, Ustaz. Itu sebab belajar, betul. Itu saya nak beri semangat. Orang tua bukan semestinya apa, saya dah tua dah Ustaz, saya dah tak boleh nak buat apa. Tak. Orang Quran sebutkan dia kena ada sifat yang semangat kuat, al-himmah, keinginan yang tinggi. Yang kuat sampai ke liang lahat. Yang Quran sebutkan. Kan? Apa itu? Siapa yang masih lagi bekerja, masya-Allah, anggap ini mengikut kepada petunjuk yang Allah berikan dalam Quran. Jangan rasa macam penat aku ni kerja, tak. Kerja niat kerana Allah Azza wa Jalla mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Jangan rasa macam aku ni nak plan lagi berapa tahun ni, tak lama lagi aku mati, tak. Plan untuk akhirat, jangan plan untuk dunia.
Kan Nabi kata, kalau dah sampai umur 60, jangan lagi berlumba-lumba dengan orang muda untuk mendapatkan dunia. Jangan berlumba-lumba. Masa untuk dunia dah habis. Kan? Tapi kenapa Al-Quran masih lagi suruh bekerja? Bekerja untuk akhirat. Itu kita sebutkan masa untuk tinggalkan legacy itu. Walaupun hanya tinggal berapa? 1 saat. 1 saat sahaja yang masih lagi tinggal daripada umur. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kan? Nabi kata kalau kau tengok sedang nak berlakunya kiamat dan kat tangan kau ada satu biji tamar, man, anak benih, maka Nabi suruh buat apa? Tanam dulu. Apa benda? Tanam dah nak kiamat dah. Tapi kenapa? Tinggalkan legacy itu. Al-Quran sebut dalam surah Yasin apa? Athar. Apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan kami menulis ma qaddamu, apa yang mereka telah lakukan dulu ketika di dunia, wa atharahum. Athar tu dan kesan-kesan peninggalan mereka. Maksudnya apa? Dia tinggalkan kesan yang baik, Allah terus legacy. Itu yang dimaksudkan dengan legacy. Dia tinggalkan yang buruk, Allah akan terus tulis amalan buruk itu balik kepada dia. Itu yang kita maksudkan dengan legacy. Maka bekerja untuk orang tua sekarang tujuannya untuk tinggalkan legacy. Tak kira dia siapa, duduk rumah jaga cucu. Itu legacy dia. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Didik cucu, didik anak. Itu legacy yang kita nak tinggalkan walaupun kita dah terlalu tua umurnya. Syaikhun kabir. Dia bukan penghalang kita untuk nak bekerja dengan bersungguh-sungguh. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah